Lupa pula. Lama tak buat, lupa. Apa yang pelik? Tak bombai. Lama sangat nanti. SOP sampai isyak ni. SOP sampai isyak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya muliakan ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi menyayangi kita. Allah masih lagi memanjangkan usia kita. Alhamdulillah, telah lama kita bercuti. Pada malam ini kita boleh lagi diberi kesempatan oleh Allah untuk duduk di dalam majlis ilmu. Baik tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu dan ayah sekalian, sebagai mukadimah pada malam ini saya nak bawa tentang sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan." Hadis riwayat daripada Imam Muslim. Dan hadis ini adalah hadis sahih. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Kata Nabi, "Man tahhara fi baitihi", barang siapa yang bersuci di rumahnya, itulah berwuduk. "Thumma masya ila baitin", kemudian dia berjalan ke masjid. Untuk apa? "Liyaqdiya faridatan min faraidillah", dia mai ke masjid, dia berjalan ke masjid adalah untuk mendirikan solat fardu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanat khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan, dan maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka langkahan pertama menghapuskan dosanya dan langkahan kedua mengangkat darjatnya. Wal ukhra tarfa'u darajatan, dan langkah yang kedua adalah untuk mengangkat darjatnya. Jadi hadis ini adalah hadis sahih. Baik tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada dahulunya sebelum SOP, orang memang ke masjid, berwuduk di masjid. Tidak pun dia wuduknya di rumah. Sedangkan SOP ini telah diceritakan oleh Nabi SAW lagi lama. Tapi bila mana adanya satu hikmah yang Allah Subhanahu taala hantar kepada kita, COVID-19 ini, maka inilah yang mengajarkan kita supaya kita sentiasa berwuduk bermula daripada rumah. Jadi hari Jumaat pun macam tu juga. Sebelum ni hari Jumaat pakai duduk di masjid, ataupun di tempat solat Jumaat dan didirikan Jumaat. Tapi bila mana berlakunya COVID ini, hikmah Allah Subhanahu taala hantar ini, maka orang berwuduk daripada rumah. Jadi itulah kalau kita tengok daripada segi hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi sebenarnya berwuduk daripada rumah ini satu benda yang begitu besar, dan juga fadilatnya begitu besar berbanding kita berwuduk di masjid ataupun di perjalanan, melainkan kalaulah wuduk kita terbatal di perjalanan. Baik tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain juga, hadis ini dikuatkan lagi daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah radhiyallahu anhu, yang menyatakan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi baitihi mutahharan
ila salah maktubah. Sesiapa yang keluar daripada rumahnya dalam keadaan bersuci untuk mendirikan solat fardu, fa ajrahu ka ajril haji muhrimi, maka pahalanya menyamai pahala seorang yang mengerjakan haji yang telah mengenakan ihram. Jadi orang yang awal kenakan ihram ataupun dia telah berniat ihram awal, sebelum, contoh dia kalau di Bir Ali, sebelum di Bir Ali dan juga sebagainya, ataupun di Malaysia dia dah niat ihram dah siap contoh, tapi dia terikatlah dengan pantang larang dan sebagainya, tapi hikmah dia ataupun pahala yang dia nak dapat sepanjang dia berihram itu, dia dah niat ihram tu sampailah dia mengerjakan haji ataupun umrah dan juga sebagainya, maka pada waktu itu pahalanya sentiasa berterusan. Macamlah orang yang berwuduk daripada rumah, kemudian dia dalam keadaan sentiasa dalam keadaan berwuduk sehingga dia tidak membatalkan wuduk dia itu, maka dia sentiasa mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hebatnya ganjaran orang yang ambil wuduk daripada rumah sebelum dia mai ke masjid. Seperti yang dijelaskan oleh Nabi, pahalanya menyamai pahala seorang yang mengerjakan haji yang telah mengenakan ihram. Hadis ini riwayat daripada Abu Daud. Nombor hadis 558. Dan tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hadis yang lain, tuan-tuan mungkin pergi umrah, bila mana ziarah kita ke Masjid Quba, sebelum ke Masjid Quba, maka dalam riwayat dijelaskan Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, man tahara fi baitihi, sesiapa yang bersuci di rumahnya, kemudian thumma atta Masjid Quba, kemudian dia datang ke Masjid Quba, fa shalla fihi salatan kana lahu ka ajri umrah, dia berwuduk daripada rumah, dia bersuci daripada rumah, berwuduk daripada rumah, kemudian dia mai ke Masjid Quba. Bila dia mai ke Masjid Quba itu, kemudian dia solat 2 rakaat di dalam Masjid Quba itu, maka pahala dia seumpama seperti mana mengerjakan umrah. Ni dah 3 hadis dah saya bawa. Lepas ni tuan-tuan ibu ayah sekalian, kita berwuduk daripada rumah lah, seperti mana yang dijelaskan oleh Tuan Imam dan sebagainya. Itu memang benda ini benda yang dituntut. Tidaklah satu-satu masjid dia buat undang-undang, itu memang benda ini benda yang dituntut oleh agama, dituntut oleh pemerintah, tambah dalam keadaan kita, dalam keadaan sekarang ni, benda yang dituntut berwuduk daripada rumah. Jadi kita kena patuh. Ada orang kadang-kadang dia sebelum dululah PKP, seorang pakcik tu haji, dia telefon saya, dia beletak kat setengah jam. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dia tak berhenti, dia tak boleh pergi masjid. Ingat apa hai pula haji telefon ni. Besok dia telefon, dia suruh saya pergi bagi kuliah. Ni nak pergi kuliah apa? PKP ni memang tak ada lah. Kalau dia suruh saya pergi kuliah pun saya tak berani pergi, memang tak pergi sungguh. Jadi dia jangan telefon. Hari tu dia telefon, dia beletak saya macam-macam. Pasal dia tak boleh pergi masjid. Dia kata ini sampai 3 orang saja pergi masjid. Macam-macam kita dengar lah dulu sebelum kita bagi buah. Jadi kita dengar dulu, dengar dan sebagainya. Sampailah satu ketika dia tanya kita, apa pandangan ustaz? Kalau pandangan saya tu, saya bagi simple saja, kita kena ikut pemerintah. Saya kata ada. Lepas tu dia tak puas hati lagi, dia buh lagi pula dah. Dia kata inilah apa ulama-ulama akhir zaman pula dah. Dia pusing ikut tu pula. Aduh, saya pening layan. Dia tak tengok live malam ni, tapi kalau dia tengok live tahun ni, mesti ustaz kata kat aku ni. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, lebih mudah sial. Mufti atau ahli jawatan kuasanya, dia nak keluar hukum bukannya main-main, bukannya mengikut dan saja, tidak. Mereka terikat juga dengan qawaid fiqhiyah dan juga sebagainya, usul fiqh dan sebagainya untuk mengistimbatkan hukum. Kalau qawaid fiqhiyah, kalau tak salah saya lah, lebih kurang 200 dia punya orang panggil cara mengistimbatkan hukum macam ni dan juga sebagainya. Kalau tak salah saya tengok orang perempuan saya duduk ngapai sampai 200 tu. Pening malah saya tengok. Jadi 200 bukan 200 perkataan, 200 ayat dia, 200 benda macam mana kawaid atau kaedah untuk mengistimbatkan hukum. Banyak orang. Jadi ada jawatan kuasa, mufti dan sebagainya, semua ni dah benda ini dah dah clear dah. Mereka mengambil kawaid. Jadi tuan-tuan ini dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi saya selaku orang awam, saya kata
Kita sebagai orang awam, kita kena ikut pemerintah. Sebab kita ni ilmu tidak banyak mana, kita kena ikut pemerintah. Mereka dah betul-betul dah tengok dan juga sebagainya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, ibu dan sekalian, kalau semua orang boleh buat hukum sendiri, mudahlah. Mudah maksudnya boleh silap-silap menjadi bala bencana satu dunia. Sebab itulah ada hukum authority, adanya orang yang ada authority untuk mengeluarkan hukum dan sebagainya. Contoh dia dalam kes-kes perkahwinan, walaupun kita ataupun seorang ustaz yang mahir dari segi hukum, dari segi hukum zawaj, hukum nikah lah contohnya, fiqh, munakahat, dia ni memang pandai dari segi fiqh dan juga sebagainya, tapi dia tak boleh kata yang ni jatuh talak ni, yang ni jatuh talak ni dan sebagainya. Semua kena rujuk kepada mahkamah. Jadi yang berautoritinya adalah qadi ataupun hakim dan sebagainya. Dia yang boleh kata jatuh talak berapa. Kita walaupun ni banyak mana pun kita punya ilmu tentang fiqh, tapi ada lagi yang berautoriti. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi bila kita tengok macam tu punya keadaan, saya rasa ni baru seorang. Banyak lagi orang yang tidak faham dan juga menyalahkan pemerintah lah, dan juga sebagainya dalam keadaan ni. Kebanyakan semuanya nak menjaga. Alhamdulillah, hasil daripada SOP dan sebagainya itu, tengok pada hari ni kita nampak hasilnya. Makin kurang kes, makin kurang dan sebagainya. Ada hari tu hari satu saja okey. Itu. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, ibu dan ayah-ayah sekalian. Kemudian yang kedua, berkaitan tentang bila lama tak main masjid, dia jadi orang panggil macam orang cinta. Geram ni 3 bulan. 3 bulan tak main masjid, main Jumaat. Tapi sampai dekat pintu pagar masjid, buat hal pula jadah tak bawa. Allah, jadah tak bawa, boleh patah balik. Yang ni pun satu hal juga. Sejadah tak bawa, batu emas. Dia minta. Kadang-kadang dia pintu pagar masjid buka 12.30, dia pergi 12 duduk terjegat kat situ lah. Tapi ada benda yang tak bawa. Semangat orang panggil macam orang cinta. Nak pi tak pi lalah ke limai juga. Tapi tak cukup SOP juga, kena balik macam tu saja. Habisnya JK masjid kena marah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, ibu dan sekalian, yang ni pun problem lah. Jadi kalau nak main masjid, buatlah persediaan betul-betul ni, masjid dengan wuduknya, dengan emasnya, dengan sejadahnya dan juga sebagainya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, ibu dan sekalian, sebelum PKP, maka orang main masjid lambat, terutama pada Jumaat. Jumaat itu lagi tak, Tok Bilal tak qamat lagi, tu dah tak masuk masjid. Lah ni kalau try buat macam tu, silap-silap balik macam tu je. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, ibu dan ayah sekalian, betapa nak kata Allah SWT bagi hikmahnya tentang COVID ini, maka paling tidaknya kita mendapat satu ganjaran yang amat besar. Hadis ini begitu masyhur lah, saya ingat ramai dah di kalangan kita yang selalu dengar, dan orang biasa-biasa pun dan sebagainya biasa duk dengar dah ustaz duk bawa berkaitan tentang Rasulullah SAW. Dan hadis ini ada dalam kitab Bidayatul Hidayah. Mungkin tuan-tuan dah belajar kitab Bidayatul Hidayah tentang adab melaksanakan ketaatan, adab-adab pada hari Jumaat. Maka Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala bawa satu hadis Nabi SAW, bahawa Nabi SAW bersabda, man raha fi sa'ati ula faka'annama qarraba badanah, wa man raha fi sa'atah thaniyah faka'annama qarraba baqarah, wa man raha fi sa'ati thalithah faka'annama qarraba kabasha, wa man raha fi sa'ati rabi'ah faka'annama qarraba dajajah, wa man raha fi sa'ati khamisah faka'annama qarraba baydah. Qala fa idza kharaja al-imam tuyat suhuf wa rufi'at aqlama wa jama'at malaikah 'inda al-minbar yastami'una dhikra. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, kata Nabi SAW, sesiapa yang pergi ke masjid pada hari Jumaat itu pada jam yang pertama, maka seakan-akan dia berkorban seekor unta. Dan siapa yang pergi pada jam yang kedua, seakan-akan dia berkorban seperti seekor lembu. Dan yang ketiganya, Nabi SAW menjelaskan lagi, dan siapa yang pergi pada jam yang ketiga, maka seakan-akan dia berkorban seekor kibas.
Dan Nabi SAW bersabda lagi, siapa yang pergi pada jam yang keempat, maka seakan-akan dia berkorban seekor ayam. Jadi ni kita ni tak tahulah dapat apa. Mai awal ni hari Jumaat. Dan siapa yang pergi pada jam yang kelima, maka seakan-akan ia berkorban sebiji telur. Dan apabila imam sudah keluar naik ke atas mimbar, maka dilipatlah buku catatan itu dan diangkat segala qalam dan para malaikat yang bertugas sebagai pencatat, dan pergi duduk di tepi mimbar untuk mendengar khutbah. Jadi PKP ni satu hikmah juga lah. Dan sebagainya. Orang main masjid awal, dia tahu dah kalau dia main masjid lambat memang dia tak boleh masuk masjid dah, cerita dah. Jadi dia main awal, paling tidaknya telur ayam dia barangkali dia dapat. Sebelum ni bukan dekat telur, kulit pun tak dapat. Sebab dah nak qamat baru sampai masjid. Ini pun problem. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, inilah hikmahnya ya Allah SWT ajar pada kita. Tengok. Jadi bimbingan Allah dan hidayah ini dia main dari segi pelbagai bentuk. Cuma manusia itu sedang ataupun tidak. Ini hidayah daripada Allah SWT. Jadi orang mewah. Jadi hidayah daripada Allah SWT. Jadi nak mengekalkan hidayah itu, kena doa kepada Allah banyak-banyak agar Allah SWT bimbing. Dah habis pun kalau lepas ni, kalau dah bebas dah daripada PKP ni pun, maka orang masih lagi berada sikap dia mementingkan sembahyang Jumaat dan juga sebagainya, mai awal, duduk daripada rumah setiap waktu dan juga sebagainya. Yang ini semua diajar oleh Nabi SAW. Tak salah pun kalau buat. Jangan marah sudah. Ni apa nak kena wuduk kat rumah. Macam-macam lah orang itu. Ada yang Nabi suruh dah, dia tak mau dengar pun. Mai pemerintah suruh, dia pergi komen pula. Ni apalah kena mai awal. Macam-macam ada duk bunyi macam tu. Tapi dia tak tahu sebenarnya orang mai awal ni dapat ganjaran yang banyak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, pahala dan juga sebagainya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ibu dan saudara, yang itulah. Dan saya hanya ceritakan dua hikmah yang kita boleh ambil lah sepanjang PKP ni. Dan dua hikmah tu saya ingat banyak. Dan kalau diceritakan ataupun dicatat semua hikmah-hikmah sepanjang PKP 3 bulan ni dan sebagainya, 1 lebih hari lah, maka banyak lagi hikmah yang kita tak nampak, yang Allah Subhanahu Wa Taala hidang pada kita untuk kita berfikir. Saya jumpa kawan saya orang Cina. Dia kata Wan lah, dia kata saya kata apa pasal, saya apa lama dah tak jumpa dia, sebab tak masuk negeri, kita tak boleh rentas negeri, kita duduk rumah je. Jadi Wan apa pasal, lama tak jumpa pun dijumpa, ada kerja sikit. Jadi dia kata itu bagus PKP. Dia kata dulu dunia semakin serabut, dia kata. Sebab apa, kenderaan banyak lah, asap lah, macam-macam lah, dia cerita kat saya. Dulu Bukit Bendera tak nampak lah, apalah, macam-macam lah, ni Bukit Bendera nampak. Dia kata saya lah. Itu dari segi pemahaman dia, dari segi itu dia pun nampak sebagai hikmah-hikmah yang lain. Dulu orang kerja tapi tak boleh spend masa untuk family. Dia kata ini 3 bulan, dia kata bagus boleh spend masa untuk family. Allah, tu tak cerita lagi lah. Kita kalau kita nak cerita dengan dia lagi banyak. Kita bayang tarawihnya berjamaah dengan mimbarnya, dengan tongkat macam-macam tu ada. Cerita tu kalau kita cerita dia tergelak pula. Jadi kita pun tak cerita dengan batamok menjadi tongkat khutbah juga. Jadi macam-macam gaya. Jadi tuan-tuan ini boleh kalau Allah SWT ibu dah sekarang. Yang takbir raya habis jadi 4 pun ada. Besok anak barangkali anak-anak juga dia terkejut, siapa ayah dia ni. Jadi 4 takbir macam nak bayar mayat aja. Besok takbir 7 dan sebagainya, dia jadi 4. Contohlah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Yang ini hidayah daripada Allah. Di sembahyang dulu mungkin tidak ada, tapi bila mana jadinya benda ini, semua orang boleh khutbah sendiri dan juga sebagainya. Ini adalah hikmah daripada Allah dan hidayah daripada Allah SWT. Dulu tidak boleh sembahyang nak kumpul semua sekali untuk sembahyang berjamaah, tak boleh. Tapi bila mana ada PKP boleh dan juga sembahyang. Makan bersama sampai 5 kali, sampai gas kawan-kawan duk cerita sampai 2-3 biji ya tukar. Sebab makan bersama, jimat dan dia kata Allah alam sawab. Ini tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, ibu dan saya, itu antara hikmah PKP dan juga sebagainya. Dan ikut mana pun kita kena taat kepada pemerintah dan juga ikut sajalah SOP yang ditetapkan. Baik tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, ibu dan ayah sekalian, kita nak habis dah bab
bab puasa, muka surat yang 102. Baik tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ibu dan adik sekalian, 102 hampir dah nak masuk last ni bab yang pertama. Kita akan masuk bab yang kedua. Baik tuan-tuan ibu dan sekalian, wasiat Imam Ghazali ini diambil juga daripada kitab Bidayatul Hidayah, ringkasan daripada kitab Bidayatul Hidayah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Baik, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, Nabi SAW bersabda dalam hal ini telah memberikan sabda yang menerangkan tentang firman Allah dalam hadis qudsi, kullu hasanati bi ashrin amthaliha illa sab'atin mi'ah illa sab'atin mi'ah di'afin illa sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Dalam sebuah hadis qudsi firman Allah SWT melalui Nabi SAW, setiap amal kebajikan pahala dia lipat gandakan 10 kali. Di amalan yang dibuat dilipat gandakan sampai kepada 700 kali, kecuali pada pahala puasa. Jadi kalau sedekah pun macam tu juga. Di dalam ayat Al-Quran Allah menjelaskan, auzubillahi minasyaitonir rajim, masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah, orang yang, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kamathal habbatin, seperti mana kamathal habbah, seperti mana sebiji bijian, kamathal habbati ambata sab'a sanabil, dan biji daripada bijian itu tumbuh kepada tujuh tangkai. Itu hebatnya sedekah. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan setiap tangkai itu ada 100 biji yang lain. 100 biji, satu tangkai ada 100. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah ini melipat gandakan kepada sesiapa yang Allah SWT suka. Wallahu wasi'un alim, dan Allah ini maha Allah wasi', maha luas rahmatnya, dan juga maha luas pengetahuannya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi ini antara benda yang perangsang tentang sedekah. Satu bagi tumbuh 7 itu satu tangkai itu ada 100. Jadi diganda-gandakan. Ini yang dijelaskan dalam satu hadis qudsi yang dibawa oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi digandakan sampai 700 kali ganda dan sebagainya, dengan satu kebaikan yang dibuat, dengan satu sedekah yang dibuat, dikeluarkan, diinfakkan, maka dapat sampai 700 kali ganda. Hebat. Kecuali puasa. Kecuali puasa ni satu lain sikit. Puasa ini satu benda yang dirahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya puasa itu adalah buatku. Jadi puasa ni Allah nak bagi kepada seseorang itu suka hati. Allah nak bagi berapa saja. Kita tak tahu nilai puasa seseorang. Tak tahu nilai puasa kita. Kalau main-main berjamaah 27 kali ganda, 25 kali ganda dan sebagainya, itu pun salah satunya. Kalau dikatakan oleh ulama, antaranya kena wuduk di rumah. Nak dapat 27 kali ganda itu kena wuduk daripada rumah dan sebagainya, berjalan. Hanya nak mendapat keridhaan Allah dan sebagainya, itu sampai ke masjid ni sembahyang 2 rakaat dan sebagainya, maka dapatlah 27 kali ganda. Ini itu yang dijelaskan oleh ulama. Bukan main terus macam tu. Mungkin ada nak membezakan di antara seseorang itu dengan seorang itu adalah amalan dia sebelum dia menunaikan solat. Jadi sebab itu masuk dalam pintu yang sama, pintu utama, tapi keluar pahala berbeza-beza. Seorang demi seorang pahalanya berbeza. Mungkin tuan-tuan lebih banyak pahala daripada saya dan juga sebagainya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, ibu dan ayah sekalian, jadi pahala puasa ni satu benda yang rahsia Allah SWT. Allah aja yang tahu berapa banyak yang kita layak dapat. Tidak ada clue. Kalau baca Quran, satu huruf 10 hasanat dan 10 kebaikan dan juga sebagainya. Satu huruf. Jadi kita tahu nilainya. Puasa ini tidak diketahui nilainya sebab ini adalah bahagian Allah SWT. Allah saja yang layak berikan. Itu spesialnya puasa ini.
Dan di samping hadis qudsi di atas, Rasulullah SAW juga telah bersabda, wallazi nafsi biyadihi khuluqi fammi shaim atayyabu indallah min rihil misk. Demi zat yang diriku dalam kekuatannya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa adalah lebih semerbak daripada minyak kasturi. Ini antara kehebatan orang yang berpuasa. Bau dia, mulut dia itu semerbak kasturi. Ni tuan-tuan selalu duduk dengar dah hadis ni. Malam ni hanya ulang kaji saja. Walaupun Ramadan telah meninggalkan kita, tetapi puasa-puasa sunat masih lagi boleh dikerjakan. Baik. Dan telah berfirman dalam hadis qudsi, Allah SWT telah berfirman dalam hadis qudsi, innama yadharu syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli fasawmu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya orang yang berpuasa itu telah meninggalkan syahwat. Ini kesenangan. Syahwat ni maksud apa? Satu benda yang senang, kesenangan. Dia makan dan minum. Meninggalkan apa? Meninggalkan makan dan minum semata-mata nak mencari keredaanku, kata Allah. Kerananya ibadah puasa adalah milikku dan akulah yang akan memberi pahala secara khusus. Jadi macam itulah yang dijelaskan bahawa orang yang meninggalkan syahwat. Ini contoh yang dimulakan oleh Allah SWT. Memang kalau kita tengok ni rahsia lah. Puasa gandaan yang dirahsiakan oleh Allah adalah puasa. Gandaan tak tahu berapa banyak pahala puasa ni. Gandaan yang istimewa. Kalau mayang berjemaah tahu gandaannya berapa, bersedekah tahu berapa, apa lagi, dan sebagainya, macam-macam lagi tahu gandaan-gandaannya. Jadi baca Quran lagi tahu gandaannya berapa, tapi satu saja tak tahu gandaannya, iaitu puasa. Puasa hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mengetahui. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita tengok ni, puasa ni amat istimewa sebab dia yang pertama sekali, puasa rahsia hamba dengan Tuhan dia. Tu special dia. Rahsia Allah, rahsia kita dengan Allah SWT. Kalau semayang kita tahu orang tu semayang. Kalau pergi haji kita tahulah dia buat kenuri ke apakah dan sebagainya, kemudian dia pun pakai siap-siap dan sebagainya, kemudian kita tahu memang dia nak pergi haji. Kemudian sampai dia ke Mekah dan sebagainya, tu memang dia nak pergi haji. Kita tahu. Dan sedekah dan juga sebagainya, memang tahu. Tapi puasa memang tak tahu. Kalau orang tu dia tak puasa pun, dia kata kita aku puasa. Memang kita tak tahu rahsia dah. Dia puasa tak puasa pun tak tahu. Jadi memang kalau kita boleh tahulah seseorang tu puasa atau tidak, memang ajaib lah di ibu daya itulah. Memang kita tak kata ini rahsia hamba, rahsia seorang hamba kepada penciptanya. Jadi rahsia dia dengan Allah SWT aja. Itu pengurniaan ganjaran ganjaran puasa ini amat istimewa adanya, itulah salah satu dia. Yang kedua, puasa adalah ibadat yang meninggalkan syahwat. Kalau buat haji boleh makan minum dan sebagainya. Tapi kalau mayang tak bolehlah makan minum, tapi sekejap saja. Kalau kita tak boleh makan minum waktu sembahyang, maka sekejap saja. Meninggalkan syahwat makan itu sekejap saja. Lepas habis sembahyang bolehlah bantai nasi arak ke dan sebagainya, boleh, tak ada masalah. Tapi puasa, satu benda tempoh yang daripada terbit fajar sampai tenggelam matahari, begitu tempoh meninggalkan syahwat makan dan juga minum ini begitu lama. Sebab itulah specialnya puasa ini. Jadi kalau sembahyang sah saja, tinggal makan. Kalau haji dan sebagainya boleh, tak ada masalah pun nak makan juga sebagainya. Itu semuanya sah-sah. Tapi puasa ini lama nak ni dia. Jadi tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah SWT. Jadi puasa ni juga dia menghimpunkan juga pelbagai kesabaran, sabar melaksanakan ketaatan dan sabar meninggalkan apa yang diperintahkan. Jadi sabar melaksanakan ketaatan, kadang-kadang dia kata orang tu dia kata dia puasa tak larat nak sembahyang gitu. Sedangkan ibadat dia kalau dia buat pada waktu puasa, dia buat lagi digandakan. Ini dia waktu puasa pun baca Quran, Allah tak larat membaca Quran juga, berzikir, ibadat-ibadat lain semuanya dia buat. Dia hebatlah, dia dapat buat satu benda, sabar di dalam melakukan ketaatan.
Dan juga dia dapat meninggalkan syawal-syawal belum puasa itu, tak payah nak cerita lah. Habis mengumpatnya, semua keluar habis. Semua orang salah, dia seorang je betul. Ini pun ada juga, semua salah habis. Dia kira nak salah saja, semua benar. Saat-saat lagi orang tu salah. Sembang dia ni kira semua orang salah. Kita yang dengar ni dia pun kita salah juga. Hang ni pun satu hal juga. Kita pun kena juga. Ini pun problem. Semuanya salah. Tapi bila bulan Ramadan ataupun pada waktu puasa, maka tak dia jaga sikit benda-benda yang macam tu. Dan juga puasa Ramadan ini satu madrasah, satu latihan lah. Puasa ni satu latihan bagi seseorang itu nak membentuk menjadi la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Sebab puasa yang baik dia dapat kesan yang baik. Puasa yang baik melaksanakan ketaatan kepada Allah, dia kesan. Buat ketaatan ni biasanya mesti ada kesannya. Kalaulah seorang itu dia taat kepada bos contoh, maka kesan dia taat kepada bos itu dia tak kena buang contoh. Dan juga barangkali dia mendapat gaji yang naiklah, tinggi dan juga sebagainya. Jenis orang yang tak melawan bos ni, dia bos semuanya bos lah kau. Kalau dia taat pada pemerintah dan juga sebagainya, pemerintah yang bertakwa dan sebagainya itu, maka adalah kesannya. Oh ni PKP ni tengoklah kesannya apa jadi. Kalau lah kita buat macam biasa juga, saya ingat COVID ni naik lagi teruk, tapi ada PKP ni alhamdulillah turun lagi turun sampai tinggal satu angka. Dia tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, ibu dan ayah sekalian, yang ni dia kesan ketaatan itu baru kepada makhluk. Apakah kesan yang lebih besar? Kesan yang lebih besar adalah taat kepada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kesannya puasa itu taat, memang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kesannya apa yang akan jadi? Maka dia akan menjadi satu kesan amalan tersebut. Contoh dia solat, dia akan mengubah seorang itu daripada perbuatan keji dan juga mungkar. Akan menjadi pembenteng pada melakukan satu perkara yang keji dan juga mungkar. Kesan mengerjakan haji dengan baik, dibebaskan daripada dosa dan juga sebagainya. Hebat. Dan kesan apa lagi? Kesan puasa akan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Jadi setiap ibadat yang dilakukan itu ada kesannya. Kesan zikir akan menenangkan hati. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Bila kamu mengingati Allah SWT itu, hati kamu akan menjadi tenang. Ini ada kesan. Kesan baca Quran, nama dia syifa wa syifa. Dia menjadi penawar. Itu kira kalau kita cerita tentang ibadah, memang ada kesan. Kalaulah dia buat ibadat, ibu-ibu daya sekalian, tapi tidak ada kesan, ini mesti ada masalah dalam ibadat dia tu. Buat ibadat dan tunjuk ke orang. Keluar zakat ada kesan tak? Ya, menyucikan harta dia, maka harta dia akan menjadi lebih berkat. Tu zakat dan sebagainya. Memanglah ibadah ini ada kesan dia. Tapi kalaulah kita tak rasa satu kesan, tidak memberi kesan pada kita cek balik semayangnya bagaimana. Orang itu semayang tapi melakukan perbuatan keji dan mungkar. Tak mana salah dia. Puasa, kenapa dia tidak menjadi setelah habisnya Ramadan tidak menjadi orang yang bertakwa? Sedangkan Allah SWT jelas di dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun itu, dengan kita buat amalan puasa itu atau kewajipan puasa itu kita laksanakan, kita akan menjadi orang yang bertakwa. Kesannya jadi orang yang bertakwa. Tengok balik puasa itu bagaimana. Kalau tengah puasa tengok Hindustan ya, jadi cerita lain macam lah. Jadi ni pun tak jadi takwa tu lah. Jadi dia tak rasa Ramadan. Walaupun dalam PKP, kalau betul-betul kita buat ketaatan, kita pasti akan merasakan kesan daripada ibadah kita itu sendiri. Walaupun ni dalam keadaan tu, bukan negara kita saja, bahkan negara luar. Saya WhatsApp dengan jiran saya lama, jiran saya lah Arab, dulu waktu di Jordan dulu. Saya WhatsApp dia, tanya khabar dan sebagainya. Kita pun nak tahu perkembangan macam mana di sana, semayang di sana macam mana. Mereka pun di sana pun mayang kat rumah juga, bayar raya pun dekat rumah juga. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, ibu dan saudara, inilah satu benda yang
memberi kesan, tapi bukannya kesan pada ibadat, sebenarnya tidak. Walaupun di mana saja kita berada, ketaatan itu boleh kita laksanakan. Walaupun dalam keadaan PKP pada ketika itu, orang boleh melaksanakan ketaatan, cuma dia mau tak mau je. Baik, tambah pula ramai ustaz-ustaz live waktu Ramadan lah, waktu tiap hari saya cuba ikut buat live. Lepas tu saya rasa tak sama macam saya rakam dengan Cikgu Wahab rakam, rasa lain macam. Saya pun didik balik, aduh rasa lain macam pula. Rasa macam tak tahulah, saya rasa satu benda tak best. Lagi-lagi saya pun delete lah video tu. Tapi kawan saya boleh, mungkin hari ni mereka ni rajin duduk masuk TV ke apa, saya pun tak tahu. Tapi boleh mereka rakam orang-orang, saya tak boleh buat macam tu. Saya buat-buat saya macam aku ni. Jadi dia merepek je, saya jadi keras. Tapi malam ni tak ada masalah. Tu saya rasa tak sama Cikgu Wahab rakam dengan saya rakam sendiri. Lagi saya pun tak jadilah. Tapi kita tengok juga orang-orang lain yang buat live dan juga sebagainya dalam Facebook dan sebagainya, itu berkongsi. Sebenarnya ada je majlis ilmu tu berjalan dalam Facebook, YouTube dan juga sebagainya. Cuma normal sajalah, cara je berbeza-beza. Baik tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ibu dan ayah sekalian, itulah hebatnya puasa ini. Dia adalah ganjaran yang merupakan rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu juga Rasulullah SAW bersabda pula, li jinnati babun yuqalu lahu rayyanu la yadkhuluhu illa shaimun. Di samping itu Rasulullah SAW telah bersabda pula, apa kata Nabi SAW? Nabi kata lil jannati babun lil jannati babun yuqalu lahu rayyanu la yadkhuluhu illa saimun. Di syurga nanti ada sebuah pintu yang disebut dengan pintu rayyan. Hadis ni tak dengar lah tahu ni. Sebab semuanya kebanyakan di rumah. Jadi biasanya tonton sebelum ni kita dengar ustaz sebut pasal babur rayyan. Di mana apa itukah istimewanya babur rayyan ini? Dia adalah satu pintu syurga. Pintu syurga ada sebuah pintu yang namanya rayyan. Dan tidak seorang pun masuk ke dalam syurga melalui pintu itu kecuali orang-orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa masuk melalui pintu itu. Dia ada pintu solat dan juga sebagainya, macam-macam ibadat. Ada yang masuk di pintu sedekah dan sebagainya, amalan-amalan tersebut. Tapi bagi puasa, dia adalah pintu rayyan namanya. Rayyan ini adalah pintu yang disediakan bagi orang-orang yang berpuasa, melakukan ibadah puasa. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ibu dan ayah sekalian, kalau kita tengok dalam kitab kitab Bidayatul Hidayah, banyaklah yang dijelaskan tentang adab puasa. Dalam puasa juga menjaga seluruh anggota kita. Jadi kita kena jaga seluruh anggota bila mana berpuasa. Dalam hal ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsun yuftirna shaima, al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wa nadharu bi syahwati wal yaminu kadhibah. 5 perkara yang membatalkan pahala puasa, iaitu berbohong. Berbohong adalah satu benda yang boleh mengurangkan pahala puasa. Mengumpat, membuat fitnah, boleh mengurangkan pahala puasa itu dengan berbohong, mengumpat, membuat fitnah, melihat perempuan yang bukan mahram, dengan syahwat dan juga sumpah palsu. Jadi ini benda-benda ini yang dijelaskan di dalam hadis riwayat Ad-Dailami dan juga Musnad Firdaus. Dituntut yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ibu dan ayah sekalian, saya rasa setakat itu dulu untuk malam ini. Mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin tuan-tuan nak berwuduk dan juga sebagainya, jadi saya lepas sikit 2-3 minit awal. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, saya mohon maaf lah ada salah dan silap saya menyebabkan tuan-tuan terasa hati dan juga sebagainya malam ini. Jadi kita kena orang panggil apa, biasakan amalan. Walaupun dengan keadaan yang macam mana sekalipun, kita boleh beribadat kepada Allah SWT. Kena taat SOP, kena ikut SOP dan sebagainya.
Walaupun apa saja keadaan, maka kita boleh beribadat. Duduk di hutan ke dan juga sebagainya, yang tu cerita lain lah. Itu pun boleh beribadat. Di mana saja kita berada ataupun dengan cara yang macam mana saja kita berada, maka kita boleh menyesuaikan diri untuk beribadah pada Allah SWT. Janganlah mengharapkan keselesaan beribadat sepanjang masa. Sesa saja mau, susah sikit tak mau. Barangkali Allah SWT dengan cara kita yang macam ni, kita masih lagi beribadat dengan kena patuh SOP dan sebagainya, ini kita taat dan juga sebagainya, kita buat juga ibadat itu tak maju dan sebagainya. Ada orang kita payah nak buat emas lah, nak kena buat aja dah, lagi tak main-main tu. Dulu dia lah yang duk melawan tu, ya apalah tutup masjid, lagi dia tak main. Ini problem lah. Jadi tuan-tuan ini boleh oleh Allah SWT. Walaupun begitu, ibadah boleh dilaksanakan. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf kalau ada salah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa 'ajmil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir.